Amin. Bila ni dok kurang arak anak dia jadi macam bila dia tengok melampau dah kan. Dulu ni nak benar dia Ustaz Zahid dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah untuk ringkasan mukhtasar kitab kita akan bincang bab dari mana pembiayaan haji bagi orang yang meninggal sebelum haji. Ni bagi hak nak badal haji lah. Tu tajuk dia. Muka surat 574 ya. Jadi duit seorang itu meninggal dunia tak sempat nak mengerjakan haji. Jadi untuk badal haji tu duit siapa yang sepatutnya digunakan? Duit dia ke? Sebab dia duit dia tu sepatutnya jadi pesaka lah. Nah, boleh pada pewaris dia. Guna yang itu ke? Ataupun duit daripada keluarga dia. Baik. Itu tajuk yang dibuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Atha dan Tawus bahawa mereka berdua berkata, haji yang wajib, mana bukan sunat lah, sebab badah haji ni untuk haji wajib. Kalau sunat tu tak perlu. Jadi haji yang wajib pembiayaannya lah daripada harta si mati itu sendiri. Harta saka dia tu lah. Jadi ambil itu 100% ko ataupun berapa peratus daripada itu, itu dia ada khilaf pula di kalangan ulama. Baik, cuba kita tengok di sini. Imam Syafi'i berkata lagi, selain daripada Atha dan Tawus, mereka mengatakan bahawa orang yang sudah meninggal tidak boleh dihajikan kecuali ia meninggalkan wasiat. Mana kalau dia tidak berwasiat supaya dibadalkan haji, dihajikan untuk dia oleh orang lain, dia tak ada wasiat begitu, tidak wajib ni kita buat haji untuk dia. Mana badah haji itu jadi tidak wajib. Ada yang kata gitu. Tapi jika dia meninggalkan wasiat, maka ia dibiayai dengan biaya 1/3 dari harta peninggalan dia. Apabila jumlah harta itu cukup untuk membiayai haji dia. 1/3 ni maksudnya begini, harta tu dibagi 3. Maknanya pengguna kos untuk haji itu maknanya tidak boleh lebih daripada 1/3 lah maksudnya. Itu maksudnya. Walaupun hak ni boleh katakan tidak dipakas sekarang ni. Sebab orang tak kira dah. Okey. Badah haji dulu baru bagi saka. Tempat kita dia buat begitu. Itu pun satu pendapat juga tu. Maknanya nak contohnya kita tahu hotel, bayar hotel dulu. Kan ni sebagai hotel lah dia kira ni. Sekarang kita bicara dah sebelum ni. Jadi sesatu dulu. Jadi 1/3 boleh kata tidak dipakai lah. Ini pandangan. Bahkan kalau tak cukup tu, misalnya duit dia ada 5,000 peninggalan dia ada. Anak-anak tambah pula. Tak timbul dah 1/3. Sebab kalau kita mengambil kira 1/3, kalau duit dia 5,000, tak boleh pada haji. Tak boleh pada haji. Tak cukup tu. Mula-mula ni 13,000. Tak apalah kalau kita tengok pendapat bawah tu, dia kata di mikot tu dikira. Bukan di kapal halaman. Kalau kira di mikot tu kan, boleh mengerti 2,000 dah. Muka kapal tu bed, dah hotel, dah muka orang tempat teh. Orang tidak orang jauh. Gitu. Lepas tu dia bawah dia ada sebut. Baik, kukuk mana pun ambil kalau kena cukup, syarat kena cukup harta dia tu bila digunakan kos untuk badah haji tu, ada lagi 2/3 untuk keluarga dia. Baru boleh. Itu maksudnya. Baru boleh. Kalau tidak, dia termasuk di kalangan orang yang tidak mampu. Ni kita tak bincang ni orang nak uwi dia sebagai saga hati. Biarlah tak apa guna duit kita. Tu mau kata boleh. Tu tak ada masalah tu. Isu dia sekarang ni kalau tak ada nak guna duit mana? Guna harta dia, hak dia sakak dia tinggal. Tu pun dengan syarat bila guna untuk kos haji tu masih ada berbaki 2/3 tu. Baru boleh. Kalau tak cukup tak payah. Tak cukup tak payah. Misalnya ambil tu jadi tinggal 1/2 saja harta untuk keluarga. Tak payah buat pada haji. Itu maksud dia nya. Sebab dia tu dikira tidak mampu. Baik. Adapun wasiat ini wajib dilaksanakan. Kerana hal itu hukumnya wajib. Apabila dia tidak berwasiat, maka dia tidak perlu dihajikan. Baik
guna harta dia 1/3 ke atau harta lain, tak wajib. Kalau dia tak wasiat, ni satu pendapat lah. Walaupun kebanyakan ulama jumhur kata tak wasiat pun kena buat tu, nak kena buat tu. Cuma nak buat tu guna duit mana, hak tu pun khilaf lagi. Kalau hak ni, kalau kita pakai semata-mata pendapat ni dalam Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i ni mana 1/3. Mana daripada harta dia tu bila guna tu untuk kos haji lebih lagi 2/3 untuk dibahagikan sebagai pesaka baru boleh. Tu kan. Apabila ia tidak wajib dihajikan, maka wasiatnya diberikan kepada orang-orang yang mendapat wasiat. Wasiat tu mana harta dia tu lah. Harta dia tu. Itu maksud dia, harta dia tu bagi kepada pewaris dia lah. Mana tak wajib lah haji dia tu. Hal ini harus mendapat perhatian utama lah, keutamaan, dan tidak boleh dikalahkan oleh pendapat yang lain. Tu kan. Jadi sebenarnya ni anda duk fikir juga duk tengok dalam internet, tengok benda. Memang ulama kata hak ni sebab tu dia jadi khilaf. Makna lama ulama kata tak perlu berbadar tu. Tak perlu pun. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, Imam Syafi'i dia kata memang perlu untuk badar haji. Tapi dengan syarat dia ada duit lah, ada harta. Sehingga satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau si mati tak ada harta, kalau keluarga dia ada harta, boleh anak dia ke? Sebab Nabi suruh anak dia buat tu tidak royak pun harta ayah dia, harta anak dia. Tu. Lepas tu anak dia pun tak ada, tak boleh nak buat macam mana. Tapi kukuk mana pun akan datang, dia kira gini, dia ke sepuluh haji lah, sepuluh zakat lah, lama lebih tara pun kena buat, kena bayar juga. Tidak kata bila lepas 3 tahun tu tak payah bayar dulu, kena bayar, dia kena bayar. Katalah 3 tahun straight, cukup syarat, cukup nisab, cukup semua segini, 3 tahun itu dia kena cover tu, dia kena bayar tu. Masa tahun pertama dia tinggal, tahun kedua apa dia kena bayar. Dia tak boleh kata lepas tara tak bayar, tak boleh zakat. Tu. Hak ni pun gitulah juga. Mana ada ulama berpendapat gitu. Tapi haji ni tidaklah jadi 2 kali. Tapi maknanya walaupun dia mati, patut beranak dia sampai 10 tahun lewat, bila cukup tahun ke-11 kena badai juga. Tu tempat kita pakar tu. Anda tengok siapa setengah-setengah mak dia mati puluhan tahun, tak buat lagi. Bila cukup anak cucu ada duit, pakat rapiti. Bagi anak tu boleh. Hak tu boleh, tak ada jadi masalah. Apabila okey. Jadi kias dalam hal ini adalah bahawa haji secara Islam itu, maknanya haji hak mula-mula tu supaya Nabi buat tu lah. Hak wajib, haji wajib tu maksudnya. Adalah dari harta orang yang bersangkut, orang mati tu lah. Bersangkut orang yang mati tu. Barang siapa berpendapat seperti ini, maka dia juga sebenarnya berpendapat bahawa seseorang dibiayai haji dengan harta yang dia miliki. Upah bagi orang yang menghajikan orang lain itu dihitung dari daerah miqatnya atau dari daerah yang terdekat dengan miqat tersebut. Ni. Kita ambil, jadi kalau ambil ni bukan dari negeri dia. Apabila negerinya jauh dari miqat. Yang demikian itu agar pembiayaan jadi tujuan supaya jadi ringan lah, tidak berat lah. Jadi kalau kita kata bermula di miqat 2,000 boleh dah lah. 1,500 boleh. Kalau duduk di Jiranah tu buat 25 kilo. Tak apa sah. Jiranah 25 kilo. Kau mana paling dekat? Jiranah 25 kan? Naim paling dekat. Naim berapa? 10 sebelah. 5 kilo orang dekat mana? Mana kalau kita Tanaim tak? Mana Tanaim? Mana koh murah benar. Maknanya kita kata penempatan dah. Kau itu dia ada rumah sendiri, sepuluh pelajar dia, ada asrama dia. Jadi kau 1,500 mungkin boleh. Jadi makna ringnya. Jadi sebab itulah anda tengok di sini, betul lah Imam Syafi'i pun sebut kalau dia kira di negeri dia tu lebih utama. Tu kalau ada duit. Ni kalau tak ada duit, suruh pelajar buat. Tak pelajar buat, mungkin duduk situ dah. Duduk asrama dia dah. Kos banyak dah tak ada kos. Tu memang orang bagi duit poket salah gitu ya. Termasuk dengan duit dam dan sebagainya. Tapi kalau nak kira terbaik kan daripada negeri dia lah. Gitulah. Sebab tu dia sebut sini. Jadi pembiayaan menjadi ringan. Kecuali bila orang yang menghajikan bertempat tinggal tu dekat dengan miqat dia. Mana orang mati pun duduk sekitar tu dah. Contohnya. Tu lain lah. Jadi di sini maknanya ada pilihan ada pilihan. Barang siapa berpendapat seperti di atas, maka ia akan berpendapat bahawa begitu pula yang berlaku pada haji yang dicontohkan oleh Rasulullah, bahawa orang yang belum mengerjakan haji maka hal itu menjadi hutang baginya. Maknanya kena pihak keluarga kena tunaikan lah.
sebagai badal. Begitu juga semua kewajipan yang telah Allah wajib kepada seorang, dia tidak mungkin boleh keluar dari kewajipan, tak gugur kewajipan itu sebelum melaksanakan kewajipan tersebut, dan ia tidak mempunyai pilihan lain sebagaimana terdapat dalam zakat harta. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah tu taklah zakat harta, zakat lain, zakat peniaga aku, zakat petani aku ikutlah. Mana hal tu kalau dia tak bayar, walaupun beberapa tahun dia kena bayar. Dia kena bayar sebab itu kira hutang. Begitu juga kewajipan-kewajipan lain yang wajib dikerjakan, maka ia wajib mengerjakan kewajipan tersebut dengan sukarela dan terpaksa, serta tidak sesuatu yang boleh menggantikannya. Maknanya dia kena buat lah, sehingga kalau dia mati orang lain kena. Tapi ni bukan, ni berkait dengan harta lah, berkait sebab dia kita bicara ada haji ni bukan berkait dengan tubuh badan saja. Kalau semaya itu tak lah, harta semaya itu berkait dengan badani. Tu kenapa begitu? Kerana hak-hak anak Adam, yakni hak fardu ain tu, hak sesama manusia juga wajib ditunaikan dari harta orang yang bersangkutan. Mana hak anak Adam, hak sesama manusia, zakat dan sebagainya, juga wajib ditunaikan dari harta orang yang bersangkutan. Apalagi hak tersebut adalah hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya. Dia gini lah, kalau seorang itu tidak keluar zakat dan keadaan cukup syarat, dia mati, harta peninggalan dia itu mesti dikeluarkan zakat untuk dia. Hak dia tak keluar tu, dia jadi hutang tu. Supaya juga haji dia kiyah gitu. Sebab apa? Dia berkait dengan hak orang. Begitulah. Jadi maknanya kesimpulan daripada bab ni simple saja. Maknanya ulama khilaf lah. Maknanya boleh digunakan duit untuk membiayai kos orang itu, sama ada duit dia sendiri dan juga daripada duit orang lain. Yang lebih afdalnya kepada keluarga dia lah. Gitu ya. Cumanya kena ingatlah bahawa badan haji ni termasuk dalam khilaf. Ada yang kata tak payah kalau dia mati sebelum dia buat, tak payah. Cumanya bagi kih yang berat sikitnya, bila seorang itu meninggal dunia, sebelum dia meninggal tu dia telah cukup syarat. Waktu memang kebanyakan ulama mengatakan kena badal untuk dia. Kena badal untuk dia. Dia cukup syarat. Kalau tidak dia menanggung dosa. Itulah tujuan. Kalau hak tidak cukup syarat tu, waktu lain. Baik, seterusnya bab haji yang dilakukan tanpa niat. Imam Syafi'i berkata, saya lebih suka berpendapat bahawa seseorang hendaknya berniat ketika mulai mengerjakan haji dan umrah. Niat sini berlafaz maksudnya. Sebab tu setengah ulama kata dak semua semaya dah gini niat dah tu tak tubik mulut pun. Tapi dalam mazhab Syafi'i kena sebut. Tak boleh niat dia nawaitu. Apa ni? Ahramtu biha. Apa ni lagu mana Allah? Nah, ku Arab lah kalau ku Arab. Kalau ku Melayu saya aku berihram umrah. Kerana Allah Taala gitu ya. Nah, ahramtu biha lillahi taala. Jadi ni tanpa niat. Kata Imam Syafi'i, saya lebih suka berpendapat bahawa seseorang hendaknya berniat ketika mula mengerjakan haji dan umrah. Sebagaimana hal ini dilakukan dalam setiap amalan ibadat yang wajib lah, seperti semaya. Kena faham lah ni niat lagu mana? Niat ni dalam hati, itulah asalnya. Jadi lafaz di mulut itu lafaz. Tetapi dalam pengamalan mazhab kita, mazhab Syafi'i lah, bukan di Malaysia saja. Satu pada pendapat tu bukan satu. Dia kena berlafaz. Niat tu berserta dengan lafaz. Kayak tempat kita kayak gitu. Pergi sana niat saja aku. Dia kena bunyi gitu. Hak lain tak apa. Setengah-setengah hak kata hak lain niat adalah hati, hak ni dia kena sebut. Ada juga yang kata begitu. Tapi kebanyakan ulama kata tak, niat gitulah. Tak payah tubik mulut kita pergi kita niat. Niat ni mana kita tahu kita nak buat apa. Dalam keadaan sedar lah. Khilaf pula lah situ tu. Tapi anak pengalaman anak haji ke apa, setengah tu dia suruh ikut lah. Kata apa terbaik ni? Pergi 900 orang ke haji MDB. Dia istiadat dia guna mikrofon. Dalam kapal terbaik. Kapal terbaik 2 tingkat ingat lagi. Dia buat orang lain pun ikut amal dia. Mana kata derah niat ni tu. Biarlah nak buat mana. Gitu. Tapi setengah tu tak. Dalam hati lah seperti biasa. Yang ada dengar kalau nak beza lagi. Semaya dengan haji ni. Niat haji dia kata kena berlafaz. Tu. Dia kira gitu. Walaupun kita kata setengah orang kata sama ya, setengah ulama. Jadi ikutlah tu bagaimana, tidak itulah ikut. Semua apa kan niat begitu ya, tak berlapah-lapah pun.
Tapi dia mazhab Syafi'i, hak tabur haji dia pakai tu. Salah satu sebab dia kata nak sujulah. Tak apalah tu gitulah. Jak dulu memang gitulah tu dak. Memang gitu. Memang disebut pun beza dengan semaya. Gitu. Semaya kita balik hati. Sebab gini, kalau kita tengok Imam Syafi'i sendiri ni kata supaya ibadat lah, makna niat biasa dalam hati lah. Tu maksudnya. Baik, tak apalah, jika seseorang memulai ihram haji, hendaklah dia berniat untuk apa haji tersebut. Untuk haji sunnah atau untuk haji menghaji ke orang lain. Dia tu buat untuk orang lain, badal lah dan lain-lain. Dia kena niat jelas tu. Jelas lah hati dia buat ni untuk orang tu. Jelas gitu dalam hati dia. Kosak gitu. Boleh juga seseorang berihram tapi dia kata gini, ihramku seperti ihramnya si fulan, mengikut haji si fulan. Walaupun fulan yang dimaksud tu berada di tempat yang jauh, tapi dia tahulah fulan tu buat haji ke apa. Jangan pula dia tak tahu. Dia kena tahu. Kalau tidak dia nak amal lagu mana? Misalnya kawan tu buat haji ke dia, tamattu' ke, qiran ke, ifrad ke, dia kena tahu. Mana bila dia kata supaya kawan tu dalam kepala dia ada tu maksud haji mana. Ada ulama kata gitu. Tu. Tapi setengah ulama supaya bawah ni dia kata tak mesti. Sebab dia ada hadis bawah tu. Cuba kita tengok lagi lah. Cuba kita tengok lagi. Niat seperti ini boleh dilakukan ketika seorang melakukan haji wajib sahaja, iaitu haji untuk menyempurnakan rukun Islam. Kalau ada orang tanya, apa dalil anda kata begitu? Boleh saya buat haji seperti mana haji si fulan? Mana dalil dia? Dia kata Imam Syafi'i, saya jawab ginilah. Saya berpendapat gitu berdasarkan riwayat Ibnu Jurayj. Kata Ibnu Jurayj, Atha menceritakan kepada kami bahawasanya dia pernah mendengar Jabir berkata gini. Qadima Aliyun min si'ayatihi faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bima ahlalta ya Ali? Qala bima ahalla bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fahdi wamkuth haraman kama anta. Qala wahda Aliyun lahu hadiyan. Ketika Ali datang dari Sa'ir dia, si ayah ni Sa'ir lah, daripada Sa'ir dia, sesat dia Sa'ir selepas tawaf tu. Maka Nabi tanya dia, wahai Ali, dengan apa engkau berihram tu? Maknanya Nabi tanya jenis apa? Ali pun jawab, dengan ihram yang sama dengan ihramnya Nabi. Maknanya Sayyidina Ali tahu tu Nabi ihram apa dia tu. Itu setengah ulama. Setengah kata tak, dia pakai gantung atas ihram Nabi. Khilaf pula situ. Lalu Nabi kata, kalau begitu sembelihlah hadiyu, yang ini binatang korban, ni sebagai dam lah ni, dan teruslah engkau berada dalam ihrammu, jangan bertahallul dulu. Maknanya biasa apa habis ni panggil haji kiran lah ni, haji kiran. Lalu Nabi memberikan hawa korban kepada Ali. Mana Sayyidina Ali sembelih atas nama dasar dam lah, dia kira bayar dam ni. Jadi sini ni khilaf ulama. Setengah kata maknanya Sayyidina Ali tahu Nabi buat apa, haji ke apa, ihram ke apa. Setengah dia kata dia gantung atas Nabi. Ada juga kata gitu. Baik, tu yang pertama. Baik, kalau kita pakai zahir, maknanya gantung saja. Tak perlu tahu dia tu haji tamattu' ke, qiran ke, ifrad. Dah. Tu. Zahirnya gitu nampak. Baik, yang kedua kata Imam Syafi'i lagi, adalah riwayat daripada Asma binti Abi Bakr yang mengatakan, dia kata, man kana ma'ahu hadyun falyutimma ala ihrami, wa man lam yakun ma'ahu hadyun falyahlil, wa lam yakun ma'i hadyun fahalaltu wa kana ma'az Zubair hadyun falam yahil. Bahawa kami keluar melaksanakan ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, sesiapa yang membawa hadyu binatang korban, maka teruslah ia berada dalam ihramnya. Tetapi barang siapa yang tidak membawa haiwan korban, maka bertahallullah. Ni haji ni apa ni? Tamattu' lah. Tu. Maka hendaklah dia bertahallul lah. Maknanya lepas ni baru dia buat haji, maknanya dia buat umrah dulu lah. Tu. Waktu itu aku tidak membawa haiwan korban, maka aku segera bertahallul. Maknanya tak buat binatang korban, dia buat apa ni? Kata tu ifrad lah, dia buat ifrad. Enggak tak perlu kena, dia tidak perlu apa ni binatang korban tu. Sedangkan Zubair suami Asma membawa haiwan korban, maka Zubair tidak bertahallul saat tu. Jadi hak ni dia gini, sebab kalau kita tengok dalam bab haji ni hak tidak perlu bayar dam tu, hak ifrad ya. Kalau hak tamattu' ni maknanya dia kena dam juga. Kalau
kiran supaya Nabi buat tu kena bayar dam juga. Cuma perbezaan dianya ni sesar dulu umrah. Kalau dah lama nak sapa ke haji tu, nak misal kalau orang pergi awal sebelum masuk bulan Zulhijjah lagi, awak umrah dulu. Gitu. Tapi sepatutnya dia kalau nak asalnya selepas tu baru dia bayar dam. Pak kita ni bayar siap-siap di rumah hari widah. Tak apa, dia kata sebab tu untuk simpan duit. Semua dia pergi korban sana. Dia sebut gitulah. Mudah kata nak awak sana kan jadi kalut meramal ni jemaah haji Malaysia ni. Ana sempat tengok tadi. Tengok dalam haji lah 90% buat tamattu. 90% buat tamattu. Dulu tak gitu. Dulu kalau hak lambat bagi waktu sapal ke dia. Afrak lah. Dia afrak ni dia kira ingin lah. Lepas tu dia pun afrak tidak ingin, afrak dia no tak payah bayar dah. Tak payah bayar dah lah dari sudut tu lah. Cumanya dia buat umrah lepas tu. Dia buat umrah lepas tu. Tapi bagi cuma kata yang daripada hadis dia. Maknanya kena bayar dam dulu sebelum kahala. Mana? Jabir tu sebenarnya khilaf ulama tu. Ada kata selepas tu tak apa. Setengah kata bayar dulu. Sebab dia bawa dah. Tapi kalau sini nampak korban dulu. No. Nasar tu dia tak apa tu sebab macam tu. Tapi sebenarnya dari segi pelaksanaan lebih baik gitu. Bayar dulu. Korban dulu. Jadi korban tu korban mana? Itu jadi timbul isu di Malaysia ni sebab kita bayar di Malaysia. Sepatut sana. Tunggu kita pergi buat umrah ke haji kena sana. Sana lah. Dok tak haji kata, bui sini kita korban sana. Sini pengurusannya. Masa bui tu ambil duit dulu. Dan niat tu dia sebab tu dia sampai sana. Dia suruh kita tajdid niat tu, perbaharui niat tu. Takut tak ingat lah. Dia gitulah. Gitu lah. Baik, diriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia kata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi la nara illa al-hajj hatta idza kunna bisaraf atau bisarif, boleh baca dua tu, bisaraf atau bisarif atau qariban minha hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki faqala ma laki anafisti faqultu na'am faqala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-hajj ghaira an la tatufi fil bait qalat Wadhaha wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisai bil baqar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat untuk melaksanakan haji. Tu jelaslah niat tu. Tidak berniat untuk melakukan perbuatan lain, haji maksudnya. Ketika kami sampai di daerah Saraf atau berdekatan dengan Saraf, tiba-tiba saya datang haid, kata Aisyah. Lagu mana ni? Datang haid. Lalu Rasulullah mendatangiku, waktu itu aku sudah menangis. Mana dia ihram dah ni. Dia sudah dalam keadaan ihram dah. Beliau berkata, apakah engkau datang haid? Saya pun jawablah, kata Aisyah, ya. Lalu Nabi pun kata, itu adalah perkara sesuatu yang Allah tetapkan kepada perempuan-perempuan anak Adam ni, biasalah tu. Dalam keadaan ni, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang berhaji. Tawah ya tak boleh. Tawah tu tinggalkan. Kalau lain buat berlaku. Baik, Aisyah berkata, lalu Rasulullah menyembelih korban untuk isterinya berupa seekor sapi. Sembelih korban. Sembelih korban ni tentu tidak ifrat lah tentunya. Baik, isu dia sekarangnya niat kita nak bincang, tetapi dia ada isu lain di sini. Isunya lepas tu jadi ke haji dia tak tawah tu. Anak lagi nak kira lagu mana tu. Kalau kita tengok dalam kitab fiqh, maknanya dia boleh tawah kemudian. Kita kata habis mesti apa? Dia boleh tawah kemudian. Tak ikut tertib tak apa. Dalam kini dia boleh lepas tu tawah. Sehingga ada ulama kata, kalau kata dia tu siapa lama lah, siapa dia terpaksa balik lekah pun dia boleh mari tarupan, boleh lagi. Ada yang kata begitu, pergi tawah saja. Sebab dia tahala dah, tak perlu dah terikat dengan 13 perkara tu. Boleh. Sebab gini, kalau nak tunggu tak apalah. Kalau dia boleh tunggu kat kita flight ni belidah ni, nak buat dia tinggi. Sebab tu ulama kata boleh. Boleh. Maknanya dia tawah tu mari tahu sebab dia tak boleh tinggal tu, sebab dia rukun. Tapi dia tidak terikat, maknanya dia tahu bila dia mari dia buat. Ada yang kata begitu. Jadi benda ni cumanya setengah ulama katalah dia mati tu dia akan dapat sepenuhnya pahala haji. Tu memang kalau dia mati tak sempat nak buat, sebab haid ni bukan urusan kita.
Sebab tu Nabi kata tu memang Allah tentukan untuk anak ada. Jadi kalau gitu tak jadi haji asyada. Buat lepas tu kalau kelik nak mari pula, tak ada mari mati, Allah kira terima. Ulama bersangka baik dengan Allah gitu. Sebab apa? Sebab semayalah. Kan perempuan boleh pahala kan dia tak maya ketika haid. Hak ni begitulah juga. Dia kira gitu. Jadi bagi anak itu pendapat yang paling baguslah. Setengah kata dia kata tak jadi, dia kena upah orang lain buat. Ada yang kata gitu, tapi pendapat tu agak terpencil lah. Kalau tidak apa-apa Nabi suruh buat semua, buat semua. Hak tu sahaja jangan buat. Kalau tak jadi buat semua, patut kala balik Malaysia ni. Balik Malaysia, patut kalau kita harap tawah aja. Ada yang kata gitu. Ada dia nama apa seorang profesor bicara khusubat ni, dia royak lah khilaf ulama. Tu salah satu dia sendiri pun setuju tu. Mana contohnya, contohlah. Mana bila kita mari habis dah musim haji, habis dah waktu mengerjakan haji, habis hari tasyrik pun habis dah. Tiba-tiba kita 2 minggu lagi baru tiket kita. Kita pergi tawaf. Tawaf untuk rukun. Boleh? Kecuali tak ada. Mana masa naik betul berkelip pun tak kena lagi darah. Balik. Kalau tidak tinggal tiket tu sahur je. Tak ikut 15 hari. Kalau mazhab Syafi'i dia setakat 15 hari. Kalau lepas hari 3 je ke istihadhah lah. Tapi kalau setengah-setengah mazhab lain tak, kena bezakan warna darah. Tidak kira hari. Tu tengok pula lah ke mana. Syafi'i 15 hari. Dia sebenarnya kalau kita tidak pakai Syafi'i agak rumit sikit lah. Sebab kita kena ambil kira darah tu. Sebab tu anda tengok dalam kitab fiqh, perempuan zaman Nabi tu lebih kepada kira bentuk darah tu. Dia bukan kira hari. Imam Syafi'i ni ada ijtihad dia sendirilah. Jangan kita kata Imam Syafi'i menyalih sunnah. Dia ada cara dia. Jangan kata gitu. Mustahil tu. Kalau kita baca. Tapi kalau kita tengok dalam hadis, dalam pemikiran secara umum tak, dia nampak lebih mengambil kira darah tu. Perbezaan darah haid dengan darah istihadah. Sebab tu kan Nabi suruh perempuan tu tengok darah dia. Jadi perempuan zaman Nabi tu tak ada cermin kan, dia tak kemaluan dia atas air, dia tengok bila titik tu dia boleh tahu kepekatan. Sebab kalau darah darah istihadah ni dia pekat sikit dan dia warna gelap lagi daripada darah itu. Sebab tu ke darah penyakit. Masalah dia tidak semestinya begitu. Tu masalah dia nya. Sebab tu kebaikan 15 hari ni kan ada mudah. Tu. Kita main pakak tu. Kalau nak ajar nak cek tauhid tu, parah tu. Letih kalah tu. Dalam kitab-kitab juga sebut, kalau zaman Nabi tu dia cium bau tu. Dia darah itu dia bau lebih teruk lagi. Lebih busuk lagi. Sebab tak nak kata payah tu. Payah tu. Imam Syafi'i ni mudah, 15 hari. Senang. Gitulah. Imam Syafi'i berkata lagi, Ali dan Abu Musa al-Asy'ari pernah bertalbiyah di Yaman dengan lafaz talbiyah sebagai berikut. Kena ingat lafaz talbiyah ni, maksud talbiyah sini ni lafaz niat ihram. Misalnya gini ni Sayyidina Ali dan Abu Musa di Yaman. Kami berihram seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka berdua terus berada dalam ihramnya. Hal ini menunjukkan perbezaan antara ihram dengan salat atau puasa. Kerana salat atau puasa tidak sah kecuali dengan niat yang datang dari yang bersangkutan. Sedangkan ihram boleh diniatkan dengan meniru niat orang lain. Tu. Saya niat ihram seperti niat Rasulullah. Boleh gitu. Jadi kalau dia kata saya niat seperti niat ihram ayah saya, misalnya boleh. Dia tahu lah dia tua ke dia. Boleh juga gitu. Niat orang lain. Semaya tak boleh gitu. Saya jenazah. Mana? Jenazah. Iyalah. Jenazah tu. Iyalah. Boleh juga tu jenazah. Ni maksudnya kalau semaya lain kita kata aku niat semaya sebab tu email. Tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab dia jenazah ni dia lain. Supaya kita pergi kadang-kadang kita sapa tu email lepas announcement. Tanya kau ni kau tu tahu pakai niat begitu. Niat mana? Saja aku semaya jenazah. Mana seperti niat imam ataupun seperti niat orang ramai. Orang tahu tu maksudnya. Boleh. Tu tak apa tu. Apa tak boleh niat semaya tu? Sebab niat semaya ni boleh ada orang mai zuhur, boleh ada macam-macam tu. Sebab dia boleh. Kita mai subuh boleh. Boleh ke kita nak qada subuh? Contohnya kita semaya dah.
Kita semaya dah. Contoh kita semaya dasar. Tiba-tiba kita pergi menjauh kita semaya. Kita pun tengok, oh tadi kita tinggal semaya. Boleh ke tak kita nak semaya ngori berimam dia tu? Boleh. Lepas tu lah ke mana? Lepas tu orang tamu sorak kita nak buat lah. Kita tiga lah. Hak ni kalau dalam sebuah kita ni dia terjemah dalam bahasa Melayu, dia kata ada 3 pilihan. Ada sama ada kita tunggu nak wisala sekali dengan imam, ataupun kita niat mufaraqah. Ataupun ada yang kata tu, dia kata kita masuk pada rakaat kedua. Tapi hak tu bagi ana pelik sikit. Tapi hak tu ana tengok, ana kata pelik ni ana pun tak jumpa lah kita tu. Ana pada ana tawakkuh tu. Ana tanda situ. Fihi nazar, ada pertikaian. Subuh dua. Kalau subuh 2 tu dah mufaraqah, ya mufaraqah. Kita mufaraqah tu molek. Tu molek. Tak boleh tambah dekat 2 lah tu. Tapi boleh kita nak qada berimam, boleh. Sebab kita mai tarawih kita ada tu. Imam Syafi'i. Dia khilaf lah tu. Cuma nak dalam mazhab Syafi'i ni dia lebih luah dalam bab ni, lebih luah. Kalau hak orang lain dia kata tak boleh. Dia kata sebab dia hak tu dia tak boleh kira, dia tidak berwaktu, dia kena segera qada ni. Apa nak tunggu mai fardu lain? Dah lah masalah sekali, masa tu baru dia nak buat, boleh ke tak? Masa kata tak boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Syafi'i boleh. Semaya jenazah tadi. Baik, tak apalah tu dari segi fiqh lah. Banyak khilaf bab fiqh ni sebenarnya. Baik, seterusnya, tapi kita kena tahulah jangan buat gini. Ada bagi tu khilaf tu. Tu tak boleh gitu, tak sah tu, orang panggil tak tahu tu. Sebab gini, sebab kita ni bukan ahli mujtahid. Kita tak boleh, tak ada autoriti. Orang mujtahidin yang dianggap sebagai orang ada autoriti, dia boleh beristihad. Tapi istihad dia nak siapa peringkat mujtahid ni lagu mana? Begitulah. Hana ambil sikit lagi. Hal ini menunjukkan perbezaan antara ihram dengan salat atau puasa. Kerana salat atau puasa tidak sah kecuali dengan niat yang datang dari orang yang nak buat tu lah. Sedangkan ihram boleh diniatkan dengan meniru orang lain. Apabila ia belum melakukan haji wajib, yakni haji rukun Islam, sementara yang ditiru adalah orang yang sedang melaksanakan haji sunat, maka dalam hal ini dia tetap dianggap sah sudah melaksanakan haji wajib, yakni haji rukun. Seseorang tu dia gini, seorang tu dia tidak buat haji wajib lagi, maknanya dia gini kira-kira nak buat wajib lah. Dia berniat dia tu, dia kata saya mengerjakan saya berihram seperti ihram orang tu buat sunat, dia ni tak lagi. Patutlah ke mana kira jadi, mana dia tu kira jadi wajib lah dia tu, walaupun kawan tu sunat. Sebab dia nya tidak nak sunat wan wajib tak lagi, tapi boleh lagi tu lagu tu. Tu seseorang tidak boleh dihajikan oleh orang lain kecuali apabila yang menghajikan itu orang merdeka, orang sudah balik dan muslim. Maka orang yang sudah balik tapi dia hamba atau orang merdeka yang belum balik, dia tidak boleh menghaji. Mana kena cukup syarat lah mudahnya, akil, balik, muslim, dan dia ni buat haji wajib dah, baru boleh. Apabila dia melakukan ibadat haji untuk diri sendiri, maka haji tersebut tidak boleh dianggap sebagai haji rukun Islam dan tidak boleh diperuntukkan untuk orang lain. Mana kalau dia buat untuk dia lah. Kalau dia nak buat untuk orang lain, syarat dia kena buat dah haji wajib tu. Itu maksud dia nya. Gitu. Sehingga kalau dia buat haji, kalau dia tak buat haji lagi, dia niat untuk orang lain, dia jadi lepas untuk dia. Jadi lepas untuk dia. Jadi dia selesai untuk haji. Nyanyo kau itu. Kau tu upah dia. Berdosa tu. Memang berdosa, sah tu sah. Tapi berdosa lah dia tu. Sifat haji sama seperti sifat umrah. Maka seseorang boleh berumrah untuk orang lain sebagaimana seseorang boleh menghajikan orang, sama saja. Begitu juga seseorang tidak boleh berumrah untuk orang lain kecuali apabila yang melakukan umrah adalah orang yang merdeka, balik dan muslim, dan dia pun buat dah umrah mula-mula tu. Supaya haji lah, haji mula-mula dia buat dah haji wajib. Apabila seseorang telah melaksanakan umrah untuk dirinya sendiri tapi dia belum melaksanakan haji, lalu dia disuruh oleh seseorang untuk menghajikan serta mengumrahkannya, lalu dia melaksanakan haji dan umrah untuk orang tersebut, maka dalam hal ini yang sah adalah umrahnya, sedangkan haji dia tidak sah. Apa? Sebab dia tak buat haji lagi, dia sendiri tak buat haji lagi.
Kerana orang tersebut belum melaksanakan ibadah haji. Hak nak buat haji kepada orang lain, dia tak buat haji lagi. Jadi boleh ke dia jadi haji tu? Oh, nanya apa tu? Tapi umrah sah. Begitu juga apabila dia sudah melaksanakan haji untuk diri tapi belum melaksanakan umrah. Kemudian dia menghajikan dan mengumrahkan orang lain. Maka yang sah adalah haji dia. Sedangkan umrahnya tidak sah. Sebab tadi sebaliknya. Kenapa? Kerana dia belum melaksanakan. Jadi umrah tadi jadi kriya. Boleh pada dia. Jadi haji itu sah. Haji itu okeylah, muka dia buat haji dah. Dia nak pergi buat badan haji untuk orang lain, tapi dia ni buat haji saja. Umrah dia tak buat lagi. Kita tahu lagu mana lagu tu. Adalah ni isu pekoh. Bila dia pergi buat, jadi hak mana hak dia buat dah tu jadilah untuk kawan tu. Tapi hak dia tak buat lagi, jadi boleh ke dia tu. Sebab itulah mudah yang benda ni, tak ada gapo sebenarnya. Hak orang nak pada haji ni, sebab tu orang tanya demo ni sesalah ke dah. Dia tanya gitu, sebab tu kalau pelajar Malaysia duduk sana, pelajar Malaysia, pelajar Indonesia tak suruh usi, pok tu anak nak tahu haji. Sesat dah dia tu. Tu gitulah. Okey, kita ambil soal lagi. Imam Syafi'i berkata lagi, jadi manasik haji situ sebelum tu jadi manasik haji dan umrah boleh dilakukan untuk orang lain apabila orang yang nak buat tu telah melaksanakan manasik tersebut, sama ada haji atau umrah. Jadi maknanya orang nak badah haji pada orang lain, dia kena pastikan dia beres dulu hak wajib untuk dia, haji dan umrah. Sesama masalah. Gitu Jadi maknanya orang kita duk buat lah ni, misalnya pelajar-pelajar duk umrah sampai 1,500,000 tu, hak duduk sana dah boleh, tidak jadi masalah. Apa tu? Untuk meringankan orang lah. Dia duduk sana dah, dia tidak melibatkan kos besar lah. Sebab kalau kita upah orang duduk tempat kita nak pergi naik kapal terbang apa tu, dia besar tadi pun dia bincang dah. Jadi hak tu boleh juga. Tapi Imam Syafi'i bagi dia hak terbaiknya adalah kos tu sama, mana orang duduk kapal kita juga, kos tu habis sama, hak tu lebih baik lagi. Mana kau 13,000 Imam Syafi'i berkata lagi, barangkali ada yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji dan umrah yang merupakan rukun Islam. Barangkali ada orang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji atau umrah yang merupakan mana hak wajib lah maksudnya. Rukun Islam ni angkat tanda lah situ, aku tak faham pula. Mana hak wajib ni. Jadi kalau dia nak buat haji untuk haji sunat pada orang lain, tak boleh. Kena tahu waktu tu. Sebab kalau hak sunat tu tak perlu lah siapa kena supah badan untuk hak wajib, hak tak sesat wajib tu. Tetapi kalau ada orang berpendapat begini, boleh juga dia kata. Bererti dia mendasarkan pendapat dia pada hadis bahawa Nabi menyuruh menghajikan orang yang tidak mampu melaksanakan haji untuk diri dia. Kan kita bicara dah orang yang dia mati dalam keadaan dia tidak mampu mengerjakan haji. Maknanya haji untuk dia tu tidak wajib. Dia kiyah kot tu. Walaupun kawan ni tak buat haji sekali habuk pun. Ingat tak? Orang mati dalam keadaan tak cukup syarat. Orang panggil tak sampai suruh. Mati dalam keadaan tak sampai suruh. Tak sampai peringkat mampu pergi haji. Kan mampu kita bicara dah bahawa ni mampu ni dua bentuk. Sama ada dia sendiri boleh pergi, ataupun dia tak boleh pergi, dia ada duit, dia boleh upah orang selepas tu. Dia mampu lah tu. Ataupun ada orang secara sukarela offer untuk dia. Tu termasuk juga dua tu. Tak ada semua tu. Maknanya dia mati dalam keadaan dia tidak mampu. Maknanya tidak wajib haji untuk dia lah. Sebab dia tak mampu. Tiba-tiba orang lagu ni ada orang nak buat haji. Takut orang kiyah tu. Faham tu? Ambo nak contoh lah kita kata tak. Anak nak badan haji untuk ayah dia. Ayah dia tu mati dalam keadaan tak cukup syarat. Makna ayah dia tak berdosa tu. Tak berdosa, tak menjaga haji. Sebab apa? Sebab tidak wajib pada dia. Haji ni jadi wajib kalau cukup syarat. Baik, masalah anak nak buat juga. Nak tolong juga buat. Jadi nak kira lah ke mana? Sedangkan ayah dia tak wajib haji. Hak tu kira-kira zahir nampak macam sunat lah. Sunat. Takut dia kiyah ngau tu. Jadi kalau kiyah jadi ke mana? Kawan ni buat haji dah. Tiba-tiba kawan tu wasiat ke dia tolong buat haji kan pula, haji yang kedua, haji sunat. Dia kata boleh sebab ni. Sebab hak tu pun tak wajib, hak ni pun mati tak wajib, tiba-tiba anak buat. Takut dia kiyah gitu. Tu.
Saya berpendapat bahawa hal ini tidak bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahawa apabila seseorang menghajikan orang lain yang mampu melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam. Maksudnya ke dia? Maknanya dia kata saya berpendapat bahawa hal itu tidak bertentangan. Kalau ada orang kata sepasannya haji, seseorang itu mati dalam keadaan tidak wajib haji. Lagu mana orang mati tidak wajib haji? Tak cukup syarat. Siapa mati tak cukup syarat. Tiba-tiba ada orang lain, sama ada anak ke, siapa ke, nak buat haji untuk kawan tu. Lepas tu nak kira ke mana sebab kawan tu tak wajib haji tu. Jadi zahirnya nampak macam pelaksanaan haji dalam bentuk badar tu haji sunat lah. Sebab kawan tu tak wajib. Itu analogi dia nya. Jadi saya berpendapat dalam hal ini sebenarnya tidak bertentangan pun dengan pendapat yang menyatakan bahawa apabila seseorang menghajikan orang lain yang mampu melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam. Maknanya bagi Syafi'i tak sah lah. Kalau seorang itu dia tidak sah ni maksud dia nya haji hak kau tu buat sebenarnya tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kau itu tak cukup syarat. Mana bagi Syafi'i kena cukup syarat. Kalau dia buat juga hak tadi tetap tidak jadi sunat lah. Jadi sebab dia tak wajib. Kalau buat sunat hanya begitulah juga. Jadi kalau orang tu cukup syarat, tiba-tiba dia tak buat haji. Jadi kalau orang lain pergi buat untuk dia, haji itu jadi tidak menggugurkan wajib haji, makna kekal, tak jadi. Kalau buat juga pun jadi sunat gitu je lah. Hak wajib tak lepas, tu maksud dia. Sebab apa? Sebab kawan ni mati dalam keadaan tidak melaksanakan haji dalam keadaan cukup syarat dah. Maka haji dia tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam. Rukun Islam dengan hukum haji lah tak sah. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan dia tak buat haji dalam keadaan dia cukup syarat. Boleh faham tu? Hak ni khilaf sebenarnya. Walaupun ada ulama kata boleh lepas. Ulai sekali takut tak faham. Dia isu dia sekarang mula-mulanya lagu mana seseorang tu dia kata seseorang nak buat haji untuk orang lain ni dengan syarat haji orang tu haji wajib. Haji wajib. Kenapa tu? Kawan tu maknanya dia tidak sempat melaksanakan ibadat haji. Sedangkan haji dia tu haji wajib lah, maksud bukan haji sunat. Dia tak buat haji kalau orang pun tolong nak buat untuk dia. Jadi ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Jadi ulama kata tak boleh tu sebab apa? Kalau seseorang tu masa dia mati dia cukup syarat dah, cuma dia tak buat, hak ni dia kata tak payah buat untuk dia sebab dia mampu. Ada yang kata begitu. Tapi bagi setengah ulama kata boleh orang buat untuk dia jadi lepas. Setengah kata tak. Setengah kata lepas. Baik, selagi orang yang memang dia tak cukup syarat, maknanya tidak mati dalam keadaan tak wajib haji untuk dia. Hak ni tak perlu buat haji untuk dia. Tapi ada pendapat kata kalau buat boleh juga. Boleh juga tu lepas ke tidak tanggungjawab? Tak lepas lah, moga dia tidak wajib. Jadi hak buat tu macam sunat lah. Sebab tu dia sebenarnya kalau kita tengok tu khilaf lafzi saja tu. Khilaf lafzi. Boleh ada maksud dia tu. Baik, cuba kita tengok semula bagi ananya, bagi Imam Syafi'inya di sini Imam Syafi'i kata tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam. Sebab apa? Sebab kawan tu dia tidak mengerjakan haji wajib pada dia dalam keadaan dia mampu. Dia mati dalam keadaan mampu. Cuba tengok molek cuba tengok semula lah atas kalau untuk faham ibarat dia ni. Kemudian ni khilaf ni sebenarnya. Cuma kita nak fahamnya ibarat Imam Syafi'i tu. Barangkali ada yang berpendapat bahawa seseorang tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji atau umrah yang merupakan rukun Islam. Apa maksud? Maknanya kenyataan secara umum tanpa mengambil kira seseorang itu mampu ke tidak sebelum dia mati tu. Tak ambil kira tu. Seseorang ni meninggal dunia dan dia tidak melaksanakan haji. Haji mula-mula, haji wajib tak. Tak kira lah dia mampu ke tak mampu, tak kira tu. Kita ketepi kat tu. Cumanya bila dia meninggal dunia, dia tak pernah mengerjakan haji dan umrah. Jadi bolehlah. Kira-kiranya bolehlah. Sebab apa? Sebab orang tu buat haji untuk dia, haji tu haji wajib. Dia tak buat lagi. Tak kira lah masa dia mati dia mampu tak mampu, tak kira. Secara umum. Secara umum gitu dulu. Kita nak faham ibarat Imam Syafi'i. Baik. Sesiapa yang berpendapat seperti ini,
sebelum ni kita bincang dah, khilaf ulama Imam Syafi'i. Kita bincang ni sila anak sebut Imam Syafi'i kata boleh. Nah, Imam Syafi'i kata boleh. Seseorang itu katakanlah dia tidak melaksanakan ibadat haji, dia mati padahal dia sudah cukup syarat siapa seru. Imam Syafi'i berpendapat kalau orang mengerjakan haji untuk dia lepas tanggungjawab tu, ibadat haji tu jadi. Tak ada masalah lah tunya. Tu. Cuma di sini ada orang berpendapat barangkali Imam Syafi'i kata, ni bukan pendapat Imam Syafi'i ni. Barangkali mana orang lain ada berpendapat bahawa seseorang tidak boleh mengerjakan haji kecuali haji atau umrah tu merupakan haji rukun. Secara umum tak kira lah dia mampu ke tak pun tak kira lah. Ada orang berpendapat gitu. Maknanya kalau dia nak buat haji untuk seorang tu niat nak buat haji, tapi haji yang kedua dah dia mati, tak boleh lah. Sebab syaratnya untuk kita badah haji pada orang lain tu, orang tu tak buat haji lagi atau tak buat umrah lagi, baru boleh. Baik, barang siapa berpendapat seperti ini, mana syarat untuk kita badah haji pada orang tu tak pernah buat sekali habuk pun haji dan umrah, baru boleh. Jadi barang sesiapa yang berpendapat seperti ini, bermaksud dia, alasan dia berpendapat gini adalah pada hadis bahawa Nabi menyuruh menghajikan orang yang tidak mampu melaksanakan haji untuk diri dia. Saya berpendapat bahawa ini tidak bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahawa apabila seseorang menghajikan orang lain yang mampu mengerjakan haji, maka haji tidak sah sebagai haji yang menggugurkan rukun Islam dia. Sebab Nabi suruh tadi orang itu tak mampu. Orang itu tak mampu. Jadi bagi Imam Syafi'i, kalau orang itu mampu, dia tak buat, dan dia mati dalam keadaan gitu, tak perlu kita buat badah haji untuk dia. Tak sah, dia kata, tak sah. Ni sekarang dia kata, haji dia tidak sah sebagai haji yang menggugur Islam. Maknanya sahnya untuk sunat lah. Lepas tu kita tahu lagu mana dia nak jumpa Tuhan esok tu. Nak jumpa Tuhan esok dalam keadaan dia ni kekal sebagai beban lah. Tak sah lah. Dah mampu tak pergi. Tu jadi gitu maksud dia. Jadi di sini maknanya bagi Imam Syafi'i nya, kalau orang tu memang mampu mengerjakan haji, dia tak pergi. Boleh ke orang buat haji untuk dia? Boleh, tapi jadi haji sunat. Tapi haji itu tidak sah sebagai haji wajib. Tidak menggugurkan rukun Islam dia tu. Mana tetap dia menanggung bawa beban sampai hari akhirat. Tu maksud dia nya. Sebab gini, hak Nabi suruh, hak Nabi suruh tadi tu melaksanakan haji tu, hak tu dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Jadi maknanya orang berpendapat bahawa seorang tidak boleh menghajikan orang kecuali haji ni, ni berkait dengan tidak mampu, refer kepada hadis Nabi tu. Boleh nampak tu? Yalah, kenyataan ni umum. Sebenarnya kenyataan umum. Siapa dia, mana seseorang tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji atau umrah yang merupakan rukun Islam. Tu umum. Dia tak sebut sini kenyataan ni. Dia ni cukup syarat dah kedak belum mati tu, ataupun tak syukur. Secara umum, asalkan dia tidak mengerjakan haji hak wajib, bolehlah kita buat. Tetapi kita kena ingat kenyataan umum ni, kita kena tengok pula hadis Nabi. Jadi hak Nabi suruh orang lain buat haji untuk dia tu, dia mati dalam keadaan tak mampu. Jadi mana keumuman pendapat ini kena refer pada hadis tu lah. Mana hak tak mampu tu baru boleh. Kalau hak mampu tak wajib. Tak wajib kita buat. Mana dia tanggung beban dia. Kalau buat juga untuk dia, dalam keadaan tak sah haji tu. Haji badan tu jadi tak sah. Apa? Sebab dia mati dalam keadaan mampu mengerjakan haji. Boleh faham tu? Lepas tu orang buat untuk jadi haji, jadi sunat lah, tidak jadi wajib. Sebab tu dia kata tidak menggugurkan rukun Islam. Kalau kita pakai pendapat ni, berakal lah ni. Dia boleh kepada orang yang buat haji je. Mana? Dah sunat tu boleh ke kawan tu lah. Mati tu. Jadi dia wajib dia tak lepas. Wajib dia tak lepas. Sunat ya boleh. Jadi maknanya wajib tu kata bawa hari akhirat. Ana duk tengok dalam keadaan dia mampu. Masa dia meninggal dunia tu dalam keadaan dia mampu, dia tak buat. Mati dalam keadaan tu. Tapi kalau kita tengok pula dari segi ni tabung haji, di mana umur kita dah 60 tak ada lagi. Mati. Waktu kita bincang dah minggu lepas tu, waktu dia kira tak mampu juga tu. Sebab dia kota ni ambil kira juga. Dia kira tak mampu lah tu. Jadi bila tak mampu boleh badal lah. Boleh jadi terlepas wajib. Terlepas. Sebab apa? Sebab dia tak pergi tu atas tidak dibenar oleh kerajaan kerana tak cukup kuota. Sebab dia pergi ni kita kena faham lah tak?
dia kota-kota ni dia melibatkan kemampuan di tempat sana. Kalau pakat ikut nak pergi dalam keadaan ada kota tu pun 1 kilometer semaya. Bayangkan kalau kerja ibu kau ikut siapa nak pergi. Gak orang ada pergi gila nak tahu. Jadi maknanya rakyat Malaysia ni berapa? Tidak jadi 35,000 lah kota. Berjuta Malaysia saja boleh pergi. Kalau tidak kawal dengan kota, tak praktikal. Dia akan jadi masalah. Sebab tu kota dia berdasar pada jumlah penduduk. Kalau di Indonesia, tengoklah berapa peratus. Ramai lah penduduk dia beratus ribu, ratus juta. 200 juta lebih. 200 ribu lebih. Kat kita 35 tak? Sekitar 35 gitu ya kita kan. Jadi maknanya kota jadi kalau kira dalam package baru sini termasuk dalam kemampuan juga tu. Cumanya oleh kerana dia mampu dan dia tak lagi tu kerana ada halangan, tu tak berdosa. Tu boleh badal lah. Tapi dia tak daftar pun. Tu lain cerita. Tu memang tak segi. Mampu dah kadang tak buat lah tu. Tak daftar. Mana tak ada niat nak pergi. Hak ni lah maksud Imam Syafi'i. Tak payah qada. Tak payah ganti. Kalau buat juga pun tak lepas rukuk Islam tu. Tapi ada orang begitu. Ada. Gitulah maksud dia. Jadi kota ni hak baru tu Ana pun tengok juga. Dulu kan tak ada kota zaman dulu kan. Lah ni ada sebab apa? Masalah semasa. Dia panggil fit nawazi dia panggil. Fit semasa. Kena ambil kira juga tu. Rejah kaki pun tak lagi tu. Dah bila kajak kata tak naik nama. Ana jumpa dah lah jerit dia. Dia daftar dah cuma tak naik nama. Adik ipar dia naik. Serius. Adik ipar dia sekolami lagi. Jadi keluarga dia tak lagi. Tak cakap apa ni dia panggil apa? Buat permohonan lah. Tak boleh. Tahun ni tak tahu lagu mana dia. Ada ngaji tinggi pun dia ingat haji automatik. Daftar tabung haji dia ingat tabung haji yang dia panggil. Dia tahu daftar. Dia gini kalau terlalu umur terlalu lanjut dia ada pertimbangan juga. Dia ada pertimbangan juga sebenarnya. Apa dia? Dia panggil awal juga. Dia tengok misalnya contoh umur 70 boleh insya-Allah. Memang dia kalau umur tu kira-kira terlalu dah itu sangat dah. Memang ada perkiraan juga. Bukan kata tak boleh langsung. Misalnya kata makcik ni kena pergi 50 tahun lagi. Makcik duit baru cukup orang lain lama. Dia akan ambil kira lain pula tu. Tengok umur tu. Bila dia test dia kata Allah ni nampak kalau buah pinggir pun baru tahap 2, tahap 3. Dia sugih lalu boleh kira gitu. Takut dia mari tahap 4 kan. Dia ada perkiraan. Sebab tu mohon. Mohon tu kehendak maknanya bukan taksir lah tu kira tu. Ni taksir langsung. Tak daftar pun. Piti belana. Tubuh sihat. Mati dalam keadaan gitu. Baik gitulah. Tabung haji lah. Tabung haji depan. Daftar. Dia kena buka tu lah. Dia hak tu sebagai orang nak ipo pitih baru tu daftar tu lain. 1,300 pula tu daftar tu lain. Ni ada. Baik gitulah. Saya daftar 1,300 boleh hantar kamu haji tak boleh. Akhir lepas lah tu insya-Allah. Itu kata boleh jawab. Boleh jawab. Sebab ni lah kalau kita kata tak kena pergi cukup syarat dulu zaman lah ni zaman sani kena pakai nawazi fit nawazi panggil fit nawazi fit semasa tu kita kena pakai sebab tu fit nawazi ni ana syumna lah kalau ada boleh cari seorang ustaz ngajar fit semasa dia panggil fit nawazi benda-benda baru tak ada dalam kitab klasik sebab hukum baik online ni tak baik secara online mana ada zaman dulu tu fit nawazi lah ke mana dulu kan pernah kata taklif mula-mula dulu. Patutlah ni bila kajian kawal dengan sistem mana duit tu mana selagi barang tak sapa duit tu tidak boleh dia ambil macam-macam ada kaedah dia lah. Maknanya ada jaminnya tak ada darar baru boleh dulu tak boleh anda tak wani dulu sahabat anak pun 700 hilang gitu barang tak sapa Allah ni tak akan berlaku gitu dia ada sistem dia dia boleh naik mahkamah ke apa tu baik gitulah gitu. Anak pun habis seperenggai lagi waktu tu. Dengan demikian seseorang boleh dihajikan oleh orang lain apabila disebabkan oleh uzur
halangan yang bersifat darurat yang tidak memungkinkan bagi dirinya melaksanakan kewajipan tersebut, yang mana hal itu diperbolehkan dalam keadaan darurat saja, tidak pada keadaan lainnya. Tidak dibolehkan kepada orang lain yang tidak punya uzur darurat. Seperti ni lah. Makna dia tak lagi tu kerana darurat, sakit. Memang tak lagi. Tidak memungkinkan dia pergi. Orang bukan dia mati, kata orang boleh badal untuk dia. Tapi kalau tidak gitu dia boleh pergi. Dia sakit lah ni, tapi doktor kata boleh sembuh, tunggu. Makna masa dia sakit tu tidak wajib. Ibadah hajinya lepas mati baru ada hajinya. Tu ya. Ataupun ada setengah orang kata boleh orang buat je kalau sakit dia kata tak akan sembuh dah. Walaupun tak mati lagi pun boleh. Pengesahan doktor. Misalnya kita kata 3 kau buat belaka, naik 2 anak tangga pun tak boleh naik dah. Lepas tu doktor kata tak pulih dah jantung dia, ataupun bunuh 3 serangka ke 4 serangka dah. Bukan sekat 3 4 lah. Enggak dia tak saja dia tepat ya. Daun tinggi apa ni? Daun tinggi jatuh ke mani. Stroke. Sehingga doktor kata tak mungkin dah ni bawa mati gitu. Dia boleh dah nak badan tu. Setengah pendapat. Tak mesti mati. Tapi kena doktor ngesah. Tapi kalau dia sihat pula lepas tu, dia kena buat. Dia sebut dia kena buat. Kalau dia sihat. Lepas tu sihat. Kena buat. Hak tadi tak jadi. Tapi kalau dia mati kata hak tadi ke jadi. Gitu ya. Baik, seterusnya hak seterusnya kita bincang minggu depan insya-Allah. Jadi anak tu tengok upati tengoklah secara umum dalam agama kita ni, maknanya dia tidak membebankan seseorang. Tak. Dalam kini kalau tak boleh buat, tak wajib. Kalau boleh buat, orang lain boleh buat untuk dia lepas tu. Kan tadi kita sebut khilas tu, kata tak payahlah sebab dia mati dah keadaan mampu dia boleh tak buat. Tak payah buat. Tapi ada tempat kita pakai boleh. Boleh pada haji tempat kita. Tak pakai Syafi'i tu pula tu. Menjadi boleh pakai mazhab, tak pakai Imam Syafi'i sendiri. Dan mazhab Syafi'i boleh. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Macam mana? Biasalah tu. Bab fiqh. Baik, gitulah kita terus kepada subjek yang kedua, al-adabul mufrad ni.